Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'du. Bismillahi ma Allah, la quwwata illa billahi ma Allah. Al khairu kulluhu biyadillahi ma Allah. كل نعمة من الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب زدنا علما وارزقنا فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم آمين. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan segala makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala keadaan. Hatta 18,000 jenis makhluk yang telah disebut oleh ulama, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur kita pada Allah dengan banyak-banyak syukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat untuk kita, dan kita bersyukur dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gunakan seluruh anggota tubuh badan kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pergi pada pengajian kitab, ya, pada pergi pengajian kitab adab. Jadi sebelum kita mulakan pengajian kitab adab, kita bacakan Al-Fatihah kepada pengarang kitab, iaitu Sayyid Muhammad Amin bin Idrus hafizahullah taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi biasanya memang begitu. Dan pada setiap pengajian kitab kita bacakan atau kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab. Mudah-mudahan barakah pengarang kitab tersebut dan kitab itu sendiri, ilmu daripada kitab itu barakahnya, tempiasnya kena pada kita lah. Mudah-mudahan supaya kita senantiasa, orang kata, berada dalam majlis ilmu, kemudian kita mudah untuk mengamalkan segala ilmu yang kita tahu. Jadi kita mulakan pengajian kita pada malam ini. Kita masih lagi dalam bab, ya, tentang adab tidur, ya. Adab tidur. Muka suara apa? Muka suara kita muka suara 27 ke muka suara 28? 28. Masya Allah, yang ada kitab pun baguslah, ya. Jadi kalau tuan-tuan apa mampu beli kitab, Masya Allah, baguslah. Sebab antara dalil belajar ni kena berkitab, kena ada kitab ni. Antaranya ialah Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah datangkan kepada kamu nur. Telah datangkan kepada kamu nur. Nur dalam tafsir
bagi ayat ni nur ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur dan kitab yang jelas. Jadi maksudnya ulama kata kalau kita mengaji dengan tuan guru ataupun kita mengaji dengan mana-mana ustaz ataupun para masyayikh kita mengaji, kalau boleh ada gurunya, ada kitabnya. Kalau kitab saja takut kita tak faham, ataupun kalau kita faham pun menyeleweng, kefahaman kita menyeleweng. Jadi penting belajar, ada gurunya, ada kitabnya, ya. Jadi kita terus pada pengajian kita pada malam ini. Qala al-musannifu nafa'ana bi'ulumihi fi ad-dar amin, iaitu tentang muka surat 28, masih lagi dalam bab adab tidur, ya. Iaitu yang ketiga. Tengok di situ, ada nampak, yang ketiga, tidur berbaring ke arah sebelah kanan. Seperti mana yang saya telah sebut pada 2 minggu lepas, kita tidur ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidur memang wajahnya ataupun badannya menghadap ke arah kiblat, ya. Ke arah kiblat dan ke arah sebelah kanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur biasanya memang di lambung kanan, ya. Dan jarang, ataupun bukan kata jarang, dan memang susah kita nak jumpa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di lambung sebelah kiri. Walaupun ada, tapi hadis itu kurang masyhur, ya. Yang masyhurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di lambung sebelah kanan. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah thumma idtaji' ala shiqqika al-ayman." Muttafaqun alaih. Artinya, jika kamu akan berbaring di tempat tidurmu, maka berwuduklah sebagaimana kamu akan berwuduk untuk solat. Jadi kena wuduk macam mana kita wuduk ketika kita hendak bersembahyang. Ada satu hadis tentang bab makan. Ini kadang-kadang itu sebab pentingnya kita mengaji, ada guru, supaya kita faham apa yang dimaksudkan oleh pengarang kitab. Dan orang, contoh ulama ni, sebab kenapa kita perlu mengaji dengan ulama? Sebab mereka faham apa yang dimaksudkan dalam kitab tersebut. Contoh dalam kitab ditulis, Nabi kata, sebelum kamu makan hendaklah kamu berwuduk. Tapi Nabi SAW tak sebut wuduk seperti wuduk solat. Dan wuduk di situ bermaksud ialah membasuh kedua tangan dan berkumur-kumur sahaja. Untuk kalau kita makan, kita kena basuh kedua tangan dan berkumur-kumur sahaja. Itu maksud berwuduk dalam bab adab makan. Tapi kita dalam bab adab tidur, memang kita disarankan untuk ambil wuduk seperti ambil wuduk untuk solat, ya. Kemudian berbaringlah ke sebelah kanan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang keempat, bertaubat dari seluruh maksiat, kerana dikhawatirkan ajalnya, yakni kematiannya akan datang tatkala dia tidur. Ini antara pesanan yang penting. Bukan kata pengarang kitab ni. Setiap alim ulama maupun para tabi'in maupun para sahabat radhiyallahu anhum, semuanya berpesan bila mana seseorang hendak tidur, kalau boleh kena sembahyang taubat dan bertaubat terlebih dahulu pada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita besok kita mati dalam keadaan kita masih ada dosa dengan Allah. Itu. Kalau dosa dengan Allah, Allah boleh ampuni. Tapi kalau dosa dengan manusia, na'udzubillahi min dzalik. Sebab tu kalau kita ada dosa dengan manusia, kalau boleh kita minta ampun cepat-cepat. Takut kita tak sempat nak meminta maaf, terpaksa kita berhadapan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Yang kelima, niat akan bangun sebelum fajar subuh supaya dapat melaksanakan solat sunat tahajud. Jadi ada satu hadis Nabi sebut,
niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Jadi kalau kita niat, contoh, kita niat nak bangun solat tahajud. Kalau kita niat bangun solat tahajud, biarlah niat itu sungguh-sungguh. Biar niat itu sungguh-sungguh. Jangan kita bangun solat tahajud dengan niat hanya sekadar niat. Apalah kalau contoh, kalau aku bangun aku semayanglah. Kalau aku tak dapat bangun, tak apalah. Jangan. Kalau boleh, setiap orang kena usahakan niat sungguh-sungguh untuk bangun tahajud, supaya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Tahajud ni dia banyak kelebihannya. Antara kelebihan orang yang bertahajud ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat maqam dia, kedudukan dia di kalangan manusia, bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat. Diangkat maqam dia di kalangan pada maqam yang tertinggi. Seperti mana yang saya pernah sebutkan pada minggu lepas, yaitu tentang ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah firmankan dalam surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian niat, ada satu hadis Nabi sebut, sekiranya satu orang berniat untuk bangun solat sunat tahajud, dia niat, maksudnya dia niat sungguh-sungguh. Jadi niat sungguh-sungguh ni dia ada cara dia. Dia bukan sekadar niat, kalau boleh dia set jam, kalau boleh dia bersedia untuk bangun pada esok, pada awal pagi besok untuk bertahajud. Jadi kita nampak usaha seseorang tu, kalau dia benar-benar untuk nak buat sesuatu amal, dia akan ada usaha dia. Jadi kalau sekadar niat saja, tidak ada usaha di situ, takut-takut niat tu pahalanya tak sampai, kita tak dapat, ya. Jadi bila mana satu orang niat, dia niat kalau boleh dia set jam lah, dia set jam. Kalau boleh yang terbaik waktu tahajud ialah pada 3/3 malam, bermula daripada pukul 3 pagi sehingga masuknya waktu subuh. Pada ketika itu adalah waktu yang paling terbaik untuk tahajud. Tapi kalau tak boleh bangun, dia dah berusaha sebaik mungkin. Ada hadis Nabi menyebutkan, kalau dia dah berusaha untuk, dan dia berniat untuk bangun solat tahajud tapi tak dapat bangun, Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia pahala solat sunat tahajud. Jadi kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi kata, niat satu orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Ya, bukanlah maksud dia beramal itu tidak bagus, cukup dengan niat, tidak. Kadang-kadang ada sebagian amalan kita tidak tepat ikut cara Nabi, tapi niat kita untuk beribadah betul-betul ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Keenam, sebelum tidur maka dianjurkan untuk solat sunat witir terlebih dahulu. Hal ini jika tidak yakin akan bangun sebelum azan subuh, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu wa man tami'a ay yaquma akhirahu falyutir akhiral laili fa inna salata akhiril laili mashhudatun. Rawahu Muslim. Qauluhu mashhudatun ay mahduratun tahduruha malaikatur rahmah. Mirqatul mafatih syarhi mishkatil masabih. Artinya, barang siapa yang takut tidak bangun untuk mendirikan solat pada akhir malam, maka solatlah witir di permulaan malam. Ada dua orang sahabat, perbezaan di antara dua orang sahabat melalui hadis ini. Perbezaan di antara dua orang sahabat itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dari segi solat sunnah witir. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memilih untuk solat sunat witir pada awal malam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memilih untuk solat sunat witir pada akhir malam. Berdasarkan hadis ini, dan berdasarkan hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut solat sunat witir adalah penutup kepada segala amalan sebelum bermulanya subuh. Jadi hadis itu telah diambil melalui Imam Abu Hanifah
mazhab Hanafi, ulama-ulama dalam mazhab Hanafi telah ambil hadis itu untuk menjadikan solat sunat witir afdalnya buat pada di akhir subuh. Apa maksudnya? Di akhir sebelum subuh, di akhir malam. Buat di akhir malam. Dan dalam mazhab Hanafi, solat sunat witir adalah wajib. Solat sunat witir wajib. Dan wajibnya penuh 3 rakaat. Tak boleh 1. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i boleh 1 rakaat. Tapi dalam mazhab Hanafi kena 3 rakaat. Sehingga kan kadang-kadang kita akan nampak di kalangan orang yang bermazhab Hanafi, walaupun imam dah tengah sembahyang subuh, mereka akan datang, mereka sembahyang witir terlebih dahulu. Walaupun dah azan, walaupun dah imam tengah sembahyang subuh ni, sembahyang fardu subuh, dengan jemaah, dia akan datang, dia akan solat sunat witir terlebih dahulu. Sebab dalam mazhab dia, solat sunat witir adalah wajib. Kita dalam mazhab kita, solat sunat witir adalah sunat muakkad, sunat muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut. Jadi yang ini saya telah bahas pada 2 minggu lepas kan. Jadi kalau kita tinggalkan perkara yang telah menjadi sunat muakkadah dalam agama, kalau kita tinggalkan, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Sebab tu kita ada beberapa perkara yang perlu kita jaga dalam bab sunat muakkadah. Antaranya solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ni, contoh macam sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat, kemudian selepas maghrib 2 rakaat, selepas isyak 2 rakaat. Ini solat sunat rawatib ini pun dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i hukumnya adalah sunat muakkad. Jadi kalau kita tinggalkan, hukumnya adalah makruh. Jadi kalau boleh kena amal lah, ya. Sebab makruh ni kalau kita buat boleh mengurangkan pahala, walaupun tak berdosa, tapi boleh mengurangkan pahala. Jadi setiap hari kita hidup, makin banyaklah pahala kita kurang. Kita rasa kita bawa dah depan Allah, nak jumpa Allah nanti, kita rasa banyak dah pahala kita nak bawa jumpa Allah. Hakikatnya bila kita bertemu dengan Allah, dengan sebab kita tak tahu benda tu, jadi kita tinggalkan, maka kita berjumpa depan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita muflis, tidak ada pahala. Pahala makin berkurangan, ya. Jadi penting sangat-sangat. Maka solatlah witir di permulaan malam. Dan barang siapa yang yakin dapat bangun pada akhir malam, maka solatlah witir di akhir malam. Kerana sesungguhnya solat pada akhir malam disaksikan oleh malaikat pembawa rahmat. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau tak boleh, kalau kita mampu untuk solat sunat witir pada awal permulaan malam, selepas solat sunat, selepas isyak, kita terus buat solat sunat witir. Jadi kita tak perlulah, kalau kita tak perlulah nak buat pada penghujung malam sebelum subuh. Tapi kalau kita mampu, kita sambung. Contoh, kita dah buat 3 rakaat pada awal malam. Kita dah buat 3 rakaat. Tiba-tiba besok pagi kita terbangun lebih awal, setengah jam sebelum subuh. Kalau kita nak sambung witir boleh. Kita cuma tambah 2 rakaat saja. Witir ni bilangan dia ganjil. Itu sebab namanya witir. Kan witir. Ada hadis Nabi kata witir itu adalah perkara yang Allah suka. Ganjil, bilangan ganjil itu adalah perkara yang Allah suka. Jadi bila kita solat sunat 3 rakaat pada waktu malam, pada awal malam 3 rakaat, maka kita nak cukupkan bilangan ganjil kalau kita nak dapat lagi pahala. Sebab dalam hadis ni disebut keadaan witir pada dua waktu. Satu pada waktu malam, satu pada penghujung malam. Jadi kalau kita buat dua pahala kita dapat. Tu uniknya agama ni. Punyalah pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pahala pada umat ni. Boleh dibuat
dalam beberapa keadaan menyebabkan kita banyak pahala kita dapat. So, kalau kita contoh kita buat pada 3 rakaat pada awal malam. Kita akhiri sebelum sebelum subuh, kita tambah lagi 2 rakaat untuk mengganjilkan bilangan. Jadi bila jadi 5 rakaat, jadilah juga witir. Masih tetap dalam kiraan ganjil. Jadi kalau kita buat begitu, dua-dua pahala kita dapat, ya. Tapi kalau kita mampu lah, kita tak mampu, tak apalah, kita buat di awal malam. Tapi kalau kita mampu buat di akhir malam, itu lebih afdal, ya. Ketujuh, tidur di permulaan malam agar dapat melaksanakan solat sunat tahajud kecuali jika terdapat uzur. Berdasarkan hadis an Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana ta'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu awwal al-lail wa yuhyi akhirahu. Muttafaqun alaih. Artinya dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sebut nama ni kita bila antara adab, ya. Ini pun ramai orang tak tahu. Bila kita sebut nama sahabat Nabi, kita kena sebut radhiyallahu anhu di belakang. Selepasnya kita kena sebut radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi ini bukan adik-beradik kita, bukan kawan kita. Sebab tu bukan kata sahabat Nabi. Hatta dengan guru pun kalau boleh, antara adab dengan guru, kita panggil guru dengan nama penuh. Kita sebut nama guru kita tu, kita sebut dengan nama penuh. Itu antara adab. Itu dengan guru. Ini apatah lagi dengan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala telah janjikan syurga. Golongan orang sahabat yang memang dah dijamin syurga. Mereka ni memang dah ahli syurga dah. Jadi untuk mereka ni, bila kita sebut nama, kita sebut radhiyallahu anhu. Kalau untuk wanita di kalangan sahabat, kita sebut radhiyallahu anha. Kita sebut begitu. Kadang-kadang ada orang dia kalau dia bercakap, kalau boleh kita sebut contoh Nabi Musa, kan kita sebut. Kalau kita tak sebut alaihi salam, paling kurang kita sebut Nabi Musa. Jangan kita sebut Musa aja. Jangan kita sebut Musa aja. Contoh kalau kita nak bercerita, kan, kita jangan sebut nama sahaja. Nama-nama Nabi kita perlu juga muliakan nama-nama Nabi. Sebab nama-nama Nabi antara nama-nama yang diagungkan, yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sebut banyak dalam Al-Quran. Jadi kalau boleh sebut tu, jangan sebut Musa tu lawan dengan Fir'aun. Jangan sebut begitu. Itu tidak ada adab namanya. Nabi Musa alaihi salam, sebut begitu. Itu lebih beradab, ya. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Sebut nama pun jangan sebut Aisyah. Kadang-kadang orang Melayu kita ni sebut Aisyah. Jangan ikut lagu tu. Sebutan nama isteri Nabi Aisyah. Panjang, Ain Alif. Aisyah, bukan Aisyah, ya. Itu pun berlaku kesilapan, ya. Jadi kena hati-hatilah sebut. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur pada permulaan malam dan beliau menghidupkan akhir malamnya dengan cara bertahajud. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya memang tidur awal. Sebab macam sebelum ni saya telah sebutkan, ada satu orang sahabat Nabi, iaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kata beliau mengenai orang yang keadaannya pada awal malam, ada 3 golongan. Yang tu telah saya sebutkan pada 2 minggu lepas. Golongan yang pertama yang di awal malamnya dia hiasi dengan amal. Ada juga golongan yang seterusnya di awal malamnya dia hiasi dengan maksiat. Ada juga golongan yang di awal malamnya dia hiasi dengan terus tidur, tanpa buat amal, tanpa buat maksiat. Jadi pilihlah kita nak jadi di kalangan mana di antara 3 golongan tadi, ya. Dianjurkan sebelum tidur untuk mematikan api yang sedang menyala di dalam rumah, kerana dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatrukun nar fi buyutikum hina tanamun.
Artinya, janganlah kalian membiarkan api di rumah kalian menyala ketika kalian akan tidur. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini antara saranan Nabi. Jadi kalau kita ikut cara Nabi, bukan sahaja selamat di dunia, maka di akhirat selamat. Jadi kalau boleh sebelum tidur kita tutup lampu. Kemudian tinggalkan satu lampu, sama ada di bahagian dapur ataupun di bahagian ruang tamu. Paling kurang tak adalah gelap sangat rumah tu. Ya. Tapi kalau boleh tempat kita tidur tu kalau boleh tutup lampu. Ya. Antaranya memudahkan untuk kita tidur. Walaupun ada sebahagian orang dia tak boleh tidur dalam keadaan lampu tertutup. Tapi cuba kita ikut saranan Nabi. Ya, sebab Nabi dia tak bercakap melalui nafsu dia, tak. Nabi bercakap melalui wahyu. Nabi setiap perkara yang Nabi sampaikan adalah wahyu. Bukan sekadar nafsu daripada nafsu Nabi, tak. Bila mana di zaman Nabi ada satu orang sahabat nama dia Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Bila mana dia nak tulis setiap hadis daripada Nabi itu dia nak tulis, adalah orang bercakap-cakap. Kata, buat apa kau tulis? Kan? Itu buat apa tulis? Dia kata kata-kata Nabi, buat apa tulis? Buat apa tulis hadis? Tak payah tulis, dia kata. Nabi manusia biasa aja. Ada kalanya Nabi bercakap dalam keadaan marah. Ada kalanya Nabi bercakap dalam keadaan sedih, dalam keadaan gembira. Jadi, buat apa nak tulis? Tak payah tulis. Kemudian bila sahabat tadi dia mengadu pada Nabi begitu, Nabi kata, wahai Abdullah bin Salam, teruskan penulisan kamu demi zatku di tangannya. Nabi bersumpah, demi nyawaku di tangannya, tidaklah sekali-kali aku menuturkan apa yang keluar dari lidahku melainkan wahyu daripada Allah semata-mata. Jadi hadis bukan semata omong kosong. Jadi hadis ni adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau boleh kita sebelum tidur tutup lampu, ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kesembilan, sebelum tidur maka dianjurkan untuk menutup bejana, mangkuk atau gelas yang terbuka. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbul ina wa aukus siqa fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba'un la yamurru bi ina'in laysa alaihi khita'un aw siqa'in laysa alaihi wika'un illa nazala fihi min dhalikal waba'. Rawahu Ahmad wa Muslim. Artinya, tutuplah bejana ataupun mangkuk. Kalau di sini diterjemahkan mangkuk kan. Bejana mangkuk kan. Mangkuk kan. Bejana bukan mangkuk kan. Kita kalau dalam bahasa Melayu kita, kalau bejana ni dia macam benda yang bekas air tu kan. Bukan mangkuk. Di sini diterjemah mangkuk. Juga lubang-lubang air. Kita disarankan oleh Nabi, sebelum tidur pastikan benda yang kita gunakan untuk makan, untuk masak, untuk minum semua, pastikan kita tutup ataupun kita terbalikkan. Terbalikkan. Yang bawah tu kita letak atas. Jadi kau macam tutup jugalah kalau kita buat begitu. Jadi setiap benda yang kita guna untuk makan, untuk minum, untuk masak, kalau boleh terbalikkan. Ya. Kemudian contoh kalau ada makanan lebih yang tak habis, kalau boleh tutup dengan tudung saji. Jangan biarkan terbuka, jangan. Ya. Kerana sesungguhnya pada satu malam dalam setahun, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan penyakit di dalamnya. Jadi kita disarankan bukan sekadar itu, bahkan lubang-lubang air. Apa yang lubang-lubang air itu? Apa yang lubang-lubang air? Antaranya contoh macam tandas. Tandas kita kan dia ada lubang air tempat masuk air itu kan. Kalau boleh tutup. Kemudian sinki kita tu kalau boleh tutup. Ini lubang-lubang air ni kalau boleh ditutup. Pun disarankan oleh Nabi. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan penyakit dalam satu malam. Dalam setahun tu ada satu malam yang Allah Subhanahu Wa Taala memang turunkan penyakit pada malam tu. Dan malam tu pun dirahsiakan. Tapi ada juga sebagian ulama telah
telah sandarkan hadis ini dengan hadis Rajab, bulan Rajab. Ada hadis dalam bulan Rajab, Nabi sebut ada satu malam dalam bulan Rajab yang memang Allah Subhanahu wa taala turunkan penyakit di dalamnya. Segala jenis penyakit dalam bulan Rajab. Itu sebab ada ulama-ulama ini dia amalkan amalan doa tolak bala ketika bulan Rajab. Memang ada hadis tu. Jadi kalau boleh kita bukan sekadar kita nak buat tolak bala kan, tapi kalau boleh kita amalkan. Tapi melalui hadis ni tidak diketahui bila malam turunnya penyakit tu. Okey. Dan tidak berlalu pada berjana tersebut tanpa penutup kecuali penyakit tersebut turun ke dalamnya. Benda-benda yang kita biarkan dalam keadaan terbuka, pada ketika malam tu turunnya penyakit, penyakit wabak tu, maka setiap benda-benda yang kita guna dalam keadaan terbuka, dalam keadaan ternganga begitu, penyakit tadi semua masuk dalam benda-benda yang kita guna tadi. Contoh macam mangkuk, cawan, ataupun jar, ataupun baldi, kita biarkan akan terbuka. Jadi pada ketika tu, malam tu, bila Allah SWT turunkan penyakit, maka penyakit tersebut akan masuk pada benda-benda yang tak ditutupi. Jadi kena hati-hatilah. Kalau boleh tutuplah. Sebab tu orang-orang dulu dia mandi, bila dia mandi dalam bilik air kat luar tu kan, dia mandi dalam macam contoh baldi besar tu, dia ada penutup dia. Dia akan tutup baldi tu. Itu bagusnya orang-orang dulu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Jadi kena hati-hatilah. Jadi kalau boleh saranan Nabi ni kita buat setiap malam. Jangan kita buat Ustaz kata ada hadis ni ada sandarannya dengan hadis bulan Rajab. Apalah saya setiap malam bulan Rajab je lah saya tutup. Jadi kalau bukan bulan Rajab saya tak payah tutup lah. Janganlah begitu. Kalau boleh kita amal tutup ya. Sehingga kan antara perkara yang dilarang dalam ada satu kitab tentang penjagaan kesihatan. Disebut kalau boleh jangan jemur baju pada waktu malam di luar rumah. Di luar rumah. Jangan jemur baju pada waktu malam di luar rumah. Ataupun contoh kita jemur tengah hari kan. Tengah hari jemur. Jadi kita bawa sampai ke malam, kemudian kita biarkan luar. Kalau boleh jangan biar pakaian tu bermalam di luar. Kalau boleh ambil. Sebab takut pada malam tersebut penyakit turun, penyakit akan singgah pada pakaian-pakaian kita. Itu yang kita disarankan supaya jangan jemur baju sehingga baju tu sehingga pada waktu malam kemudian dibiarkan di luar. Jangan ya. Ke-10, mematikan lampu di dalam rumah sebelum tidur. Di antara manfaat memadamkan lampu sebelum tidur berdasarkan ilmu kedoktoran. Yang ni tentang ilmu kedoktoran, maksudnya ada kaitan dengan sains ya. Orang kata kajian kedoktoran ni ada betulnya dan ada tidak betulnya. Jadi kalau boleh kita amalkanlah. Kita amalkan. Sebab kenapa pengarang kitab, Tuan guru kami dia beritahu, dia kata kenapa pengarang kitab dia letak tentang ilmu kedoktoran dalam kitab ni. Walaupun sebenarnya ilmu kedoktoran itu memang tidak ada kaitan dengan agama. Tapi disebabkan dia punya kajian tu, kajian itu memang berguna untuk kesihatan manusia. Jadi dia letakkan dalam ni untuk kegunaan setiap orang yang baca kitab ni. Yang pertama, tubuh. Jadi tengok di antara manfaat memadamkan lampu sebelum tidur berdasarkan ilmu kedoktoran, iaitu yang pertama, tubuh akan menghasilkan hormon melatonin sebagai penghasil kekebalan tubuh terhadap penyakit. Jadi orang yang biasa tidur dalam keadaan lampu terbuka, kalau boleh tutup lampu lah. Bermulai pada malam ni, tutup lampu. Kita nak dapat kelebihan ni lah. Walaupun sekadar orang kata ilmu kedoktoran, mungkin ada baiknya. Kedua, lebih cepat terlelap tidur sehingga akan membuat tubuh menjadi lebih sihat dan segar. Tapi memang betul lah. Biasanya kalau kita orang tidur dalam keadaan tutup lampu ni, dia mudah terlelap.
Lainlah kalau dia tengok handphone, manjang kan. Okay. Yang ketiga, mengurangi lemak yang terdapat di dalam tubuh dan menghindarkan terjadinya risiko obesitas. Obesitas ni obesity lah, kegemukan. Ini antara manfaat daripada orang kata daripada saran Nabi supaya kita tutup lampu sebelum tidur, antaranya boleh mengurangkan lemak dalam badan. Tapi saya rasa macam saya selalu tidur lah kerana lampu itu, tapi badan saya tak turun-turun. Yang tu saya rasa pelik juga. Ini macam mana tu? Ya, yang nombor 3 ni kita kena kaji lebih sikit lah. Ya. Makan tambah. Makan tambah. Mungkinlah kot makan pula sebelum tidur. Ya. Jadi memang kalau boleh kita makan lebih awal lah. Yang keempat, meningkatkan kinerja otak. Meningkatkan keupayaan, kekuatan otak tu, ya. Sehingga dapat mengurangi pikun. Pikun ni maksudnya nyanyuk. Kalau boleh ada oleh orang yang ada kitab ni, kalau boleh tulis, ya. Kinerja tu maksudnya fungsi ataupun orang kata otak. Fungsi otak. Sehingga dapat mengurangi pikun. Pikun tu maksudnya nyanyuk lah, saat masuk usia lanjut. Ini antara kelebihan orang yang kalau dia tutup lampu sebelum tidur, itu lampu boleh orang kata dia punya otak dia boleh terhasil, boleh memfungsikan otak dia dengan lebih cepat. Kemudian dia susah nak dapat orang kata dia tidak akan terkena, ataupun kalau kena pun mungkin kurang terkena penyakit nyanyuk sebelum tidur. Ya, sebelum usia lanjut. Kita dah masuk waktu. Masuk waktu dah. Nak azan dulu. Bolehlah kita azan dulu, ya. InsyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا. أشهد أن محمدا رسول الله. 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 أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا
quwwata illa billahil ali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقام محمود الذي وعدته. Okey, kita pergi seterusnya. Sambung. Jadi yang keempat antara manfaat kalau kita tidur dalam keadaan kita tutup lampu, meningkatkan fungsi otak sehingga dapat mengurangi nyanyuk saat masuk usia lanjut. Kalau kita biasanya satu orang yang bila dia masuk dalam keadaan orang kata umur dalam orang kata dah tua lah, terlalu tua, jadi kemungkinan untuk datangnya penyakit nyanyuk tu memang besar lah, kemungkinan tu memang besar. Jadi orang yang amalkan tutup lampu sebelum tidur ni untuk menghidapi penyakit nyanyuk ni mungkin kurang, risiko dia kurang, ya. Selain itu juga dapat menghilangkan stres. Kerana saat seseorang berada dalam ruangan gelap, maka secara otomatis ni maksudnya secara otomatik lah, fikirannya akan menjadi lebih rileks, jadi tenang. Betul lah, memang satu orang bukan kata nak tidur. Kalau satu orang pun dia bertahajud, dia nak bertahajud dalam keadaan lampu terbuka, dia memang tak boleh nak fokus. Sebab tu kalau kita buat qiyamul lail kan, kita buat program qiyamul lail, kita buat dalam keadaan lampu tertutup. Bila lampu tertutup, dia feeling tu lebih. Feeling dia lebih. Jadi kita orang kata mudah mengalirkan air mata, mudah kita orang kata bermunajat lama dengan Allah, ya, bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dia sebut tentang qiyamul lail ni ada perkara yang saya nak beritahu sebenarnya. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ada di antara solat-solat sunat yang tidak maksudnya yang tidak disunatkan untuk kita berjemaah. Yang ini kena ambil tahu ni. Kita akan sampai lebih kurang dalam 3 bulan lebih lagi Ramadan kan. 3 bulan tak? 3 bulan lah. 3 bulan lebih lagi nak Ramadan. Jadi kita nak Ramadan nanti ni, kita kalau boleh solat-solat sunat yang kita tidak disunatkan untuk kita tidak disyariatkan untuk berjemaah, kalau boleh kita kalau kita nak buat juga tapi kurang-kurangkan. Ada beberapa solat-solat sunat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i yang tidak disyariatkan berjemaah. Ini kena ingat ni. Antaranya solat sunat hajat. Solat sunat hajat tidak disyariatkan berjemaah, melainkan kalau ada arahan daripada ulil amri, bukan sekadar jadi hukumnya sunat, bahkan dia jadi wajib. Contoh hari Jumaat, lepas main Jumaat tiba-tiba kita dapat arahan daripada Jaim minta kita buat solat sunat hajat agar kita selamat daripada bencana banjir. Kalau ada arahan daripada ulil amri, solat hajat pada ketika itu jadi hukum wajib. Tapi asalnya solat sunat hajat memang tidak disyariatkan berjemaah. Yang pertama. Yang kedua, solat sunat taubat. Solat sunat taubat juga tidak disyariatkan berjemaah. Yang ketiga, solat sunat tahajud juga tidak disyariatkan berjemaah. Ini yang biasa kita buat kan? Ini yang biasa kita buat pada qiyamul lail. Jadi bila tidak disyariatkan berjemaah, hukumnya adalah harus semata-mata. Jadi perbuatan berjemaah, kita buat berjemaah, dia tak dapat pahala berjemaah, dia dapat pahala bersendirian. Jadi kalau kita buat berjemaah pun tetap akan dapat pahala bersendirian. Ya, kena ingat tu. Jadi itu antaranya lah, antara 3 tu. Ini yang 3 ni biasa
kita buat qiyamul lail kan, sembahyang sunat tasbih pun sembahyang sunat tasbih pun tidak disyariatkan berjemaah. Sembahyang sunat tasbih, kalau sembahyang sunat witir itu memang ada, ya. Sembahyang sunat witir memang ada. Antaranya lagi solat sunat apa lagi qiyamul lail? Tasbih lah selalu kan, tasbih tahajud kan. Jadi kalau kita nak buat juga jarang-jarangkan lah, ya. Sebab kalau kita buat pun kita tetap tak akan dapat pahala berjemaah, kita dapat pahala bersendirian. Tapi ini dia tetapi juga tuh, kalau kita tak buat berjemaah, orang tak akan datang. Itu jadi permasalahan di situ. Jadi kalau boleh kita buatlah, tapi kita kena jarang-jarangkan. Ya, kalau nak buat juga lah 10 malam terakhir kan dalam bulan Ramadan. Okey. Itu antara perkongsian yang penting lah. Sebab baru ni saya solat, saya kuliah di Masjidul Kemang. Tiba-tiba lepas sembahyang maghrib tu dia sembahyang solat sunat hajat untuk apa supaya selamat daripada bala bencana kan. Jadi saya tanya imam tu, saya kata ada arahan daripada jabatan agama tak? Dia kata ada. Kalau ada tak apalah. Dan dia tanya saya balik, kita kenapa ustaz? Jadi saya terangkanlah dalam kuliah malam tu. Saya kata antara solat sunat yang tidak disyariatkan berjemaah ialah solat hajat. Ya. Okey. Seterusnya menghemat biaya listrik. Menghemat ni maksudnya menjimatkan pembiayaan bil elektrik. Listrik tu elektrik lah. Ya, jadi kalau kita tutup lampu, jadi dia jimatlah sikit lampu kan. Jimat sikit, orang kata bil api tu tiba-tiba kalau kita tak tutup lampu ketika waktu tidur, sebab waktu tidur kita contoh kita tidur pukul 10. Tidur pukul 10 sampai subuh kan. Berapa jam tu. Jadi bila terbuka lampu tu kan banyak bil api naik. Sebab tu jangan heran kalau bil api naik. Jadi kalau nak kurangkan bil api, tutup lampu sebelum tidur. Yang ke-11, mengunci pintu rumah sebelum tidur. Mengunci pintu rumah sebelum tidur. Ini pun antara saranan Nabi. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atfi'ul masabiha idza qadartum wa ghalliqul abwab." Rawahul Bukhari. Artinya, jika salah seorang dari kalian akan tidur, maka matikanlah lampu-lampu dan tutuplah, yakni kuncilah pintu-pintu rumah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Antara saranan Nabi lagi, kita kena kunci rumah. Sebab apa? Antaranya ialah menjaga keselamatan. Keselamatan. Antaranya lagi ialah kalau kita selamat daripada gangguan manusia, kita boleh juga selamat daripada gangguan binatang. Ya, kita takut kalau kita tak kunci rumah, ada binatang-binatang buas yang masuk dalam rumah kita. Ya. Jadi penting sangat kunci rumah sebelum tidur. Ke-12, merapikan tempat tidur sebelum tidur, kerana dikhawatirkan terdapat barang atau haiwan yang dapat mengganggunya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bidakhilati izari fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi." Rawahul Bukhari. Al-muradu bid-dakhilati taraful izari alladhi yalil jasada. Fathul Bari syarhi Sahihul Bukhari. Artinya, jika salah seorang dari kalian akan tidur di kasurnya. Di kasur ni maksudnya tilam lah. Tilam, kasur. Kalau boleh padam, jadi tilam. Maka bersihkanlah selimutnya dengan ujung sarungnya, bajunya. Bukan baju dekat sini dia ditulis kat sini baju. Sebab tuan guru kami kata, dia kata bukan baju. Maksudnya bersihkan tempat tidur tu dengan ujung, sama ada ujung selimut. Ujung selimut atau ujung kain. Carilah kain mana-mana, bersihkan dulu. Cara dia begini. Dan saya habiskan dulu. Kerana sesungguhnya dia tidak mengetahui apa yang dia tinggalkan. Yakni maksudnya iaitu dikhawatirkan terdapat haiwan yang masuk setelah dia memakainya. Maksudnya kalau dia tak buat begitu,
dia tak rapikan tempat tidur, kemudian dia tak kibaskan tempat tidur dia. Di kat sini ni dia kata maka bersihkanlah selimutnya dengan ujung sarungnya. Maksudnya kita guna kain, mana-mana kain ataupun selimut, kita kibaskan tempat tidur tadi. Kibaskan tempat tidur. Setiap kali kibasan kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Buat 3 kali kibasan. Antaranya kelebihan Nabi SAW kata, kalau orang yang nak tidur, kalau sebelum satu orang dia nak tidur, dia nak tidur tu kemudian dia kibas tempat tidur dia, sambil dia membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, tempat tidur dia tadi tidak akan dimasuki oleh binatang yang berbahaya. Tak akan dimasuki, tak akan didekati. Ini kelebihan amalan. Nampak remeh kan? Tapi itulah sunnah dia panggil. Sunnah ada keselamatan, ada kejayaan dunia maupun akhirat. Ya. Jadi kalau kita nak selamat, ialah kadang-kadang kita tak tahu. Bukan kata tempat tidur, bumbung tiba-tiba ada ular. Ya. Jadi kalau kita nak tempat tidur kita tidak didekati oleh binatang buas, kibaskan dengan hujung sarung. Kita bawa ini. Saya demo sikit boleh? Contohlah ni tempat tidur. Kita ambil satu kain, yang hujung ni kita buat kibas. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa begitu? Jadi kalau kita buat begitu, insya-Allah tempat tidur kita tidak akan terkena ataupun tidak akan dimasuki oleh binatang-binatang yang berbahaya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ke-13, menutup aurat meskipun tidur sendiri. Kerana manusia sepatutnya harus lebih malu terhadap Allah Subhanahu wa taala daripada malu terhadap manusia, dan juga agar auratnya tidak terlihat oleh para malaikat dan kaum jin. Ini memang antara perkara yang kita perlu jaga ialah tidur kena tutup aurat. Jadi kalau tidur tak tutup aurat pun, kalau kita tidur kita tak tutup aurat, biasanya wanita kalau dia tertidur dengan dalam keadaan dia tak tutup aurat dengan sempurna, dia mudah diganggu oleh makhluk halus, iaitu jin. Jadi kalau kita nak elakkan perkara itu berlaku, jadi tidur dalam keadaan kita tutup aurat. Kalau contoh kalau kita bermalam dengan suami ataupun berjumpa dengan suami, berjimat dengan suami, dalam keadaan kita pakai pakaian yang agak seksi kan. Kalau kita nak tidur lepas kita bersetubuh dengan suami, nak tidur juga dalam keadaan pakaian begitu, kalau boleh tutup dengan selimut. Tutup dengan selimut. Jangan dibiarkan terbuka begitu, ya. Dia jin ni dia tengok dia suka ganggu manusia, ya. Jadi kena hati-hatilah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, tatkala dia menanyakan masalah aurat itu, ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadar. Qala ihfaz aurataka illa min zawjatik aw ma malakat yaminuk. Faqultu ara'aita idza kana al-qawm ba'dhum min ba'din. Qala in istata'ta alla yaraha ahadun fala yaraha. Qala qultu ara'aita idza kana ahaduna khalian. Qala Allahu ahaqqu an yustahya minan nas. Rawahu Abu Dawud. Artinya, wahai Rasulullah, apa yang harus kami jaga dari aurat kami? Ada satu orang sahabat, dia jumpa Nabi, dia tanya Nabi tentang masalah aurat. Apa yang kami harus tutup daripada aurat kami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jagalah auratmu. Nabi suruh tutup aurat daripada siapa? Daripada semua orang kecuali terhadap isterimu dan budakmu. Budak ni ada membawa 2 maksud. Satu, anak, kemudian yang kedua, hamba sahaya. Hamba sahaya, hukum antara kita dengan hamba sahaya, hukumnya adalah auratnya, contoh kita kan dengan hamba kita. Kalau kita ada hamba lah, sekarang ni tidak ada istilah hamba. Jadi kami kalau sampai satu masa nanti, kalau contoh dia akan sampai satu masa, iaitu zaman
selepas pemerintahan Nabi Isa alaihissalam, akan di situ kemungkinan besar akan kembali sistem perhambaan tu. Jadi bila ketika tu ada hamba, aurat kita dengan hamba ialah sekadar macam mana aurat kita dengan lelaki, iaitu di antara pusat dengan lutut saja. Walaupun kita punya hamba tu perempuan, aurat kita dengan dia ialah sekadar pusat hingga ke lutut. Begitu juga aurat dia dengan kita, aurat dia ialah daripada pusat hingga lutut saja, walaupun dia perempuan. Itu hamba lah, ya. Jadi Rasulullah suruh kita jaga aurat kita dengan semua orang, melainkan dengan dua orang tadi, iaitu isteri kita dan ataupun anak ataupun hamba sahaya. Di hamba sahaya ni, minta ibu-ibu jangan marah ya. Hamba sahaya ni kita satu orang lelaki, kalau dia ada hamba sahaya, dia boleh setubuhi hamba sahaya dia, boleh setubuhi, halal, ya, boleh setubuhi. Jadi kalau di sampai zaman ketika Nabi Isa alaihissalam memerintah, kalaulah kita hidup lagi, kan? Kalau kita hidup lagi di zaman tu ada hamba, bolehlah beli hamba, ya, boleh beli hamba. Kita jangan sama piramid itu kan, dia jual kan 5 rial. Jadi boleh beli hamba. Jadi kalau berani lah, kalau tak takut bini lah. Saya tak takut bini. Tapi bini saya menakutkan. Ya, okey. Jadi itu tentang hamba lah. Kemudian dia ada permasalahan tentang hamba ni, tentang dalam bersolat. Nanti insyaAllah saya akan kongsikan pada minggu akan datang insyaAllah. Maka aku berkata lagi, wahai Rasulullah, bagaimana kalau yakni seandainya aurat kami terlihat di antara sesama lelaki, pria lelaki? Maka Rasulullah berkata, jika kamu mampu, maka usahakanlah agar auratmu tidak terlihat oleh sesiapa pun, walaupun sama lelaki. Jangan bagi aurat kita terlihat, ya. Kemudian dia berkata, aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana jika kami hanya seorang diri? Maka Rasulullah berkata, kamu sepatutnya harus lebih malu kepada Allah daripada malu kepada manusia. Walaupun sudah tidak ada manusia yang tengok kita dalam keadaan kita tak tutup aurat kan, kita tak payahlah tutup aurat, tak ada manusia tengok. Tapi sudah sepatutnya kita lebih malu dengan Allah, sebab Allah Maha melihat. Jadi kita lebih malu dengan Allah berbanding manusia. Jadi tutuplah aurat walaupun kita berada di mana sekalipun, walaupun dalam tandas sekalipun. Sebab tu dalam tandas, kalau kita mandi tanpa berpakaian, kita mandi tidak berpakaian dalam tandas, langsung tidak ada pakaian, hukumnya harus, tidak masalah. Kalau dalam keadaan tertutup kan. Tapi kalau boleh jaga adab kita dengan Allah, pakailah kain basahan paling kurang, ya. Itu boleh insyaAllah, ya. InsyaAllah kita akan sambung lagi pengajian kita pada minggu akan datang insyaAllah, pada minggu ketiga, ya Ustaz. Pada minggu ketiga kita akan sambung. Jadi saya akan bawa dua perkara, iaitu tentang aurat di antara hamba dengan tuan dia dalam bab solat. Kemudian saya akan bawa lagi tentang perkara aurat juga, tapi tentang hukum lain lah insyaAllah, ya. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala macam diri saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap kata-kata saya, dan saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan sekiranya terkasar kata dan bahasa. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nadratan wahidah ويحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فارده إلينا عند حاجتنا ولا تنسنه يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.